Salam sejahtera, nama saya Siti Nur Ashikin binti Isa sebagai Setiausaha Kumpulan 3. Kumpulan kami akan membuat satu ulasan mengenai video yang berjudul Fatima Miracle in Life yang bertemakan metafizik. Seterusnya, ini adalah senarai nama bagi ahli-ahli Kumpulan 3. Bagi pendahuluan, ulasan video kami adalah berdasarkan video yang berjudul Fatima Miracle in Life yang berdurasi selama 2 minit 38 saat. Video yang dipaparkan adalah mengenai tema metafizik yang membincangkan mengenai hakikat realiti dan kewujudan. Selain itu, kami juga akan membincangkan dan menjelaskan definisi metafizik dan mengulas kepentingan metafizik dalam falsafah serta kepentingannya dalam keagamaan. Who are you? I come from heaven. Who are you talking to? What do you want from us? For the gift I can see her now. for Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Muhammad Iqmal Reza bin Azlan selaku sebagai ketua kumpulan bagi kumpulan metafizik. Okey, di sini saya ingin membentangkan definisi metafizik, iaitu apakah maksud metafizik. Okey, apa yang kita ketahui, metafizik ini berasal daripada dua patah perkataan Yunani, iaitu meta dan fizik, yang membawa maksud kepada sesuatu atau di sebalik sesuatu kejadian, yang dalam bahasa Inggeris ialah after or behind or among or the study of the natural. Metafizik juga adalah ilmu di bawah cabang ilmu falsafah, di mana ia adalah kajian mengenai sesuatu yang luar biasa, hal semula jadi yang berlaku di dalam dunia ini, realiti, dan mengkaji sesuatu persoalan asas sejak daripada zaman kuno lagi. Ia juga adalah satu ilmu yang mengkaji sesuatu untuk dirungkai, seperti bagaimana sesuatu itu terjadi, apakah yang menjadikan sesuatu itu, atau mengkaji sesuatu hal yang tidak boleh berubah. Okey, sebagai contohnya ialah kajian mengenai apakah hubungan di antara minda atau akal dengan tubuh badan atau fizikal badan manusia. Keluasan ilmu metafizik ini merangkumi hal-hal gaib seperti fenomena yang tidak boleh dilihat dengan melalui mata kasar kita, atau seperti aura, tenaga, frekuensi, gelombang dan banyak-banyak lagi. Selain itu juga, metafizik merupakan satu cabang utama dalam ilmu falsafah, di mana ilmu ini sudah sekian lama dikaji oleh ramai tokoh falsafah dari sebelum Masihi lagi, pada zaman purba atau pada zaman kuno dahulu. Terdapat beberapa persoalan-persoalan yang dikaji oleh tokoh falsafah pada zaman dahulu. Antaranya ialah, adakah Tuhan itu wujud? Apakah itu kebenaran? Apakah itu seseorang individu? Dan apakah yang membuatkan individu itu tetap sama sepanjang masa? Dan yang terakhir sekali, adakah manusia ini mempunyai akal? Jika ada, apakah hubungan akal dengan tubuh badan? Adakah manusia mempunyai kemahuan, iaitu free will, kebolehan untuk membuat keputusan, untuk melakukan sesuatu sendiri tanpa dipengaruhi oleh hal-hal luar? Okey, yang terakhir daripada saya, mari kita kenali antara tokoh-tokoh yang terkenal sejak pada zaman dahulu dalam bidang ilmu falsafah metafizik ini. Antaranya ialah yang kita tengok, Aristotle, Pythagoras, Socrates, Plato dan Democritus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahir bin Syahir. Pada kali ini saya akan menerangkan tentang kepentingan metafizik dalam falsafah. Okey, secara khususnya ataupun secara amnya, metafizik ini ialah asas kepada falsafah itu sendiri. Metafizik ini mengkaji tentang sesuatu yang wujud secara realiti dan mutakhir seperti alam,
jiwa, roh dan kehidupan. Okay. Pokok persoalannya ialah apakah dia? Okay. Apakah dia? Apakah dia yang merangkumi persoalan tentang setiap benda yang wujud di alam maya, sama ada yang boleh dilihat seperti alam sekeliling atau yang tidak boleh dilihat seperti faktor kendiri, jiwa dan perubahan. Okay. Metafizik juga adalah penting dalam falsafah. Tanpa penjelasan yang tepat interaksi tentang alam sekeliling kita, ini adalah sukar bagi kita untuk mengenal pasti makna realiti. Sejauh manakah manusia dapat mencari pandangan metafizik ini? Sejauh itulah dia berupaya memahami apa yang berlaku di sekelilingnya dan bertindak balas dengan sewajarnya. Okey, seterusnya, tanpa metafizik juga semua ilmu pengetahuan akan terdedah dengan keraguan. Seterusnya adalah elemen-elemen penting ataupun elemen-elemen utama yang ada dalam metafizik. Antaranya realiti. Realiti adalah sesuatu yang nyata serta tidak boleh dipertikaikan akan kewujudannya. Ia mempunyai ciri-ciri yang spesifik serta konsisten. Oleh itu, pandangan metafizik seharusnya dapat memahami realiti secara tepat dan benar. Seperti di dunia ini, secara fizikalnya dunia ini wujud dan setiap entiti di dalamnya mempunyai ciri-ciri semua jadi yang tersendiri. Tingkah laku setiap entiti juga berlandaskan pada ciri-ciri yang dimiliki. Dan jika setiap entiti berinteraksi antara satu sama lain, mereka bertingkah laku berdasarkan ciri-ciri semula jadi yang ditunjukkan oleh kedua-duanya. Walau bagaimanapun, metafizik sering dianggap ketinggalan zaman oleh kerana sains dan hasil kajian lebih mudah dipercayai. Okey, yang kedua ialah seperti mana yang anda lihat di skrin tersebut, ini adalah maksud metafizik. Apakah itu metafizik? Metafizik ialah satu cabang falsafah untuk mengkaji sifat-sifat itu sendiri. Namun, terdapat sumber rujukan yang mengatakan ianya persoalan yang jauh melampaui penelitian saintifik. Okey, yang ketiga saya akan menerangkan tentang kepentingan metafizik dalam falsafah. Seperti mana yang kita tahu, kepentingan ini sangat penting untuk kita belajar ataupun kita menimba ilmu supaya kita lebih mengetahui apa faedah-faedah yang kita dapat tentang kepentingan ini tersebut. Okey, antara kepentingan metafizik pada falsafah ialah ianya dapat membincangkan tentang hal realiti dan menjelaskan sesuatu hal di sebalik fizikal kita. Yang kedua pula, penyiasatan metafizik berlaku kerana manusia mempunyai sifat ingin tahu. Yang ketiga, metafizik ini dapat membantu manusia lebih mengetahui tentang hubungan sesama insan dan alam sekitar. Okey, yang keempat ialah setelah manusia lebih mengetahui tentang kepentingan ini, manusia akan lebih mengasihi dan lebih menghormati antara kehidupan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang cabang-cabang metafizik. Okey, tujuan cabang-cabang tersebut adalah untuk mengkaji realiti dengan mempersoalkan antara soalan-soalan tersebut adalah apakah itu alam semesta? Yang kedua adalah adakah Tuhan itu wujud? Yang ketiga, apakah itu kehidupan? Dan terakhir adalah apakah itu pemikiran? Okay, seterusnya adalah metafizik ini terbahagi kepada 4, iaitu metafizik ontologi, metafizik kosmologi, metafizik teologi rasional
Dan terakhir adalah metafizik psikologi dan rasional. Terakhir adalah rumusan-rumusan ataupun kesimpulan-kesimpulan tentang metafizik dalam falsafah. Di dalam dunia ini sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa segala persoalan-persoalan yang telah dikaji tersebut sukar untuk mencari jawapan dengan hanya merujuk kepada eksperimen ataupun kajian saintifik. Umat Islam perlulah percaya Allah itu wujud dan kekal selamanya walaupun tidak nampak. Setiap agama di muka bumi ini mempercayai wujudnya Tuhan yang Maha Pencipta alam semesta. Kerana itu merupakan fitrah seorang manusia. Assalamualaikum, saya Nur Aiman akan menyampaikan tentang kepentingan metafizik dalam keagamaan. Kepentingan metafizik dalam keagamaan ialah cuba menjawab persoalan-persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara saintifik seperti tentang hakikat realiti kehidupan dan kewujudan Tuhan yang ada tetapi tidak dapat dilihat. Sebagai contoh, kewujudan alam adalah satu hakikat walaupun tidak dapat dibuktikan. Selain itu, ahli metafizik juga memahami jenis-jenis zat yang bukan benda, iaitu kefahaman hakikat bukan benda seperti Tuhan, malaikat, roh serta pengamalan kerohanian yang sukar untuk dijawab secara kualitatif atau kuantitatif. Contoh, hidup selepas mati, syurga, neraka. Metafizik juga membantu manusia mengetahui hubungan sesama insan, alam dan Maha Pencipta. Ini membuatkan manusia lebih dekat terhadap Maha Pencipta dan kewujudannya. Metafizik ini juga membincangkan tentang hal keajaiban berlaku seperti mempercayai kewujudan dewa, malaikat yang tidak dapat dilihat secara mata kasar dan insan yang terpilih saja dapat melihat. Contohnya, malaikat Jibril adalah malaikat yang dipercayai oleh orang-orang Islam dan agama samawi lain yang bertugas bagi menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul mengikut Al-Quran. Malaikat Jibril juga merupakan ketua kepada seluruh para malaikat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik bin Aman. Saya akan membuat kesimpulan tentang metafizik dan falsafah. Tuntasnya, dapat disimpulkan metafizik adalah cabang yang mengkaji tentang perkara-perkara seperti sifat realiti, apa yang wujud di dunia ini dan susun aturnya. Metafizik ini juga merujuk kepada yang jauh melangkau alam fizikal atau kebendaan, dan juga metafizik digunakan untuk menjawab persoalan yang melampaui penyiasatan saintifik seperti soalan-soalan yang sukar, iaitu mencari jawapan seperti apa itu hidup, di manakah tempat manusia di dunia ini, siapa itu manusia, adakah dunia ini wujud di luar minda. Kesimpulannya ialah umat Islam percaya Allah wujud dan kekal selamanya. Walaupun kita tidak nampak tetapi tetap percaya selaras dengan elemen yang terdapat dalam FPK, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Setiap agama di muka bumi mempercayai wujudnya Tuhan pencipta akan semesta sejajar dengan fitrah kejadian manusia itu sendiri. Oleh yang demikian, sama ada seseorang itu bersetuju mengenai kewujudan Tuhan atau tidak, sama ada seseorang itu menganut agama khusus atau tidak. Hakikatnya ialah kehidupan manusia berlegar dalam kehidupan beragama. Orang yang menolak agama juga perlu berurusan dengan orang yang beragama. Justru mahu tidak mahu, orang yang tidak beragama juga termasuk golongan saintisme yang menobatkan sains sebagai sumber ilmu paling mutlak. Terpaksa berhadapan dengan interaksi antara agama dan sains. Pada akhirnya, segala dapatan sains itu memberi kesan kepada manusia secara keseluruhan
bukan hanya kepada golongan-golongan tertentu. Dalam konteks Islam, umat Islam mempercayai bahawa ajaran Islam itu ialah ajaran yang benar yang membawa kepada kesejahteraan kehidupan dunia dan akhirat. Islam menunjukkan jalan yang lurus. Ia seperti yang disebutkan di dalam ayat berikut. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Surah Al-Fatihah ayat yang ke-6, halaman 5. Sekian, terima kasih. Baiklah, sebagai penutup, metafizik membincangkan mengenai hakikat realiti kewujudan dan dunia yang sebenarnya di luar alam biasa atau yang tidak kelihatan. Manusia mempercayai bahawa Tuhan itu wujud dan kekal selamanya walaupun manusia tidak nampak tetapi tetap percaya. Selaras dengan elemen yang terdapat dalam falsafah pendidikan kebangsaan yaitu kepercayaan kepada Tuhan. Setiap agama di muka bumi mempercayai wujudnya Tuhan pencipta alam semesta sejajar dengan fitrah kejadian manusia itu sendiri. Sekian dan terima kasih.